Jangan salahkan suami ataupun kita macam suami kita macam gini, suami kita keep talking about the suami macam itu, macam ini, macam itu, macam ni. Sebab saya pernah melalui benda tu. Orang luar hanya nak tahu benda buruk je pasal kita, pasal suami kita kan. Tapi saya nak cakap dengan korang, banyaklah solat, minta je. Setiap kali solat, minta je, ya Allah berilah. Minta je. Saya tak pernah putus asa untuk minta. Minta. Sebab tu suami kita. Allah tahu, Allah yang jodohkan. Jadi kalau kita minta dengan Allah yang terbaik, itu bukan minta rumah tangga kita rosak. Kita minta Allah jaga rumah tangga kita, Allah redha rumah tangga kita, menjadikan rumah tangga kita ni adalah asbab untuk kita lebih dekat dengan Allah. Allah akan bagi. Dia pasti akan bagi. Kita hanya perlu menunggu dan bersabar. Sabar tu mahal. Sabar itu payah. Tapi once you dapat melalui kesabaran itu, you akan tengok segala kesedihan yang pernah you alami itu terbayar dan lebih daripada itu. Jadi jangan pernah jangan nampak, sebab kita selalu macam fikir dunia tu contoh, aku kena perbaiki diri aku kena kurus, aku kena lebih cantik daripada perempuan kat luar tu, aku kena gedik, sayang macam tu, aku kena ni. So yang kita nampak itu adalah lebih kepada duniawi. Itu perlu, tapi bukanlah semuanya kepada duniawi. Okay, 40% tu leave it to duniawi. 60% tu pertama sekali kita memang kena bagi dekat yang sepatutnya. Maksudnya pertama sekali minta pada Allah, ya Allah. Itu yang pertama sekali. Yang selebihnya barulah duniawi. Maksudnya kalau aku ni rasa macam ni, aku buat macam ni. Kalau aku rasa sebelum ni macam ni, aku buat macam ni. Usahalah. Allah tak pernah tak pandang apa yang kita usaha. Dia tak akan pernah tak pandang. Dia akan pandang. Dia akan tengok kau bangun tengah malam. Dia akan tengok kau berzikir. Dia akan tengok kau menangis dalam bilik air. Dia akan tengok kau berhenti tepi jalan. Dia akan tengok macam mana kau duduk tepi dinding. Kau meratap nasib kau. Dia akan tahu semua perkara tu. Dia akan tengok macam mana kau berusaha menahan lapar untuk nak berdiet, nak supaya suami kau nampak kau lawa. Dia akan tengok macam mana engkau berusaha nak suruh suami kau nampak kau seorang wanita yang berkejaya, yang hebat. Dia akan nampak kalau niat kau tu betul. Tapi kalau niat kau untuk nak bagi nak bertanding dengan suami kau, aku lebih hebat daripada suami aku ada duit lah, aku ni apa semua lah, dia tahu nak letakkan kat mana. Tapi kalau kau buat tu kerana aku nak suami aku tengok aku, because of macam ni. Sebab dia tahu niat kita apa. Percayalah. Lambat laun Allah akan bagi yang terbaik. Sabar. Kita tunggu je. Walaupun ramai orang datang kat saya dulu, cerai je lah, dia kata. Berpisah je lah. Aku tengok engkau pun aku penat, dia kata. Tapi bila saya bangun malam-malam, ya Allah, kalau mereka yang melihat aku ini penat, apatah lagi diri aku yang menanggungnya, ya Allah. Dan sekarang saya tidak berapa saya dah dapat rumah tangga yang saya inginkan. Saya dapat suami yang saya rasa seperti dilahirkan. Kita ni, bukan saya saja. Saya dan suami seperti dilahirkan semula. Kita orang melalui kehidupan dengan lebih baik kerana Allah. Kita lebih terbuka. Alhamdulillah. Dan saya pun duduk fikir, aku ada kerjaya sebagai seorang penyanyi. Suami aku juga ada kerjaya di dalam industri muzik ni. Kalau menyerahkan kerjaya aku, menamatkan kerjaya aku untuk mendapatkan rumah tangga yang Allah redha, saya sanggup.
Dan saya pun rasa sekarang saya lebih banyak masa untuk rumah tangga saya berbanding kerjaya saya. Saya agak memilih dengan show yang saya nak sekarang. Kalau show tu yang banyak sangat komitmen saya sampai saya kena meninggalkan rumah tangga saya tak buat. Kalau show tu yang saya tengok macam tak berapa nak ni, saya pun tak buat. Sebab saya rasa rumah tangga yang saya nak ni adalah rumah tangga yang saya pohon lebih daripada 10 tahun. Lama. Bayangkan, saya tidak pernah berhenti berdoa. Lebih daripada, 10 tahun lah. Allah. Kadang-kadang doa kita tak akan, kita tak tahu bila Allah nak ambil doa kita. Macam saya cakap lah, teruskan usaha, berdoa, perbaiki diri. Jangan pandang, suami aku tu, dulu saya selalu pandang suami kita yang salah. Dia kenapa buat kita macam ni. Tapi sebenarnya, bila once you kenal untuk mengenal Allah, Allah bagikan musibah untuk kita datang pada dia. Untuk kita merayu, kita meratap. Itu yang dia tunggu dari kita. Bukan kita keep blaming that another person. Ataupun ialah suami ke siapalah kan. So dia nak kita datang kat dia. Ya Allah. Dan dari situ kita akan nampak. Silap dia tu silap dia. Silap kita ni kita kena tengok. Kadang-kadang kita nampak silap dia saja, kita tak nampak silap kita. Kan? So bila silap dia je yang kita cakap, dia akan jadi takabur. Jadi itulah yang saya belajar daripada Ustazah Asni. Dia kata, Alia, wanita ni wanita yang hebat. Okay? Bila cuba tengok dekat universiti, yang pandai-pandai tu wanita, dia kata. Dekat rumah yang buat kerja semua benda pun semua wanita, dia cakap. Perusahaan, dia cakap semua kebanyakan macam lebih ramai wanita sekarang, dia cakap macam tu. Tapi kenapa wanita juga lebih banyak di neraka, dia kata Alia? Kerana kita takabur dengan apa yang Allah bagi dan takabur, dia kata. Thank you Cik Fauzia. So kerana ketakaburan kita itulah tempat kita di neraka, dia kata. So saya tengok kat cermin, saya tengok diri saya lah. Saya tengok diri saya sebab saya rasa saya lawa. Dalam adik-beradik saya memang yalah, bapak saya pun kita yalah lawa tu rezeki Allah lah bagi. Lepas tu saya pula dalam adik-beradik saya yang boleh menyanyi, yang berjaya macam tu. So bila kita tengok diri kita, itulah takabur yang datang. Yang saya pun tak sedar. Dan Allah bagi musibah dalam kehidupan saya ni untuk saya datang pada dia, untuk saya merintih pada dia, untuk saya menjaga diri saya, mengenal diri saya, muhasabah diri saya. Daripada situlah saya kenal lebih dekat tentang para rasul, para nabi, para wanita terbaik dekat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak ilmu pun, tapi daripada situlah saya kata, ya Allah, setiap hari saya minta, ya Allah, dekatkan saya dengan Allah, dekatkan saya dengan Allah, perbaiki amal ibadah saya. Itu je. Sekiranya mungkin lepas ni saya tidak menyanyi lagi, saya terima. Kerana saya rasa 23 tahun dah saya menyanyi. Dan saya rasa dah puas dah. Dan apa yang saya dapat dalam rumah tangga saya, memang ada pergaduhan kecil. Tak adalah kata bahagia semua. Ada gaduh kecil-kecil kan. Gaduh sekarang. Ada merajuk ke apa semua. Tu benda yang kecil-kecil. Yang tak adalah macam taufan yang sebelum ini. Itu perkara biasa dalam rumah tangga. Tapi saya rasa saya minta Allah kuatkan hati dan iman saya. Sekiranya kalau saya meninggalkan industri muzik ini ke depan. Saya tak tahu. Tapi
Saya rasa kebahagiaan dan juga apa yang saya pegang sekarang ni cukup berharga dah. Perjalanan saya 42 tahun mencari perasaan malu, perasaan tak kuasa dengan dunia, perasaan tidak taksub dengan media sosial, bukan mudah. Jadi bila benda tu saya dapat, saya rasa satu perkara yang paling menakjubkan dalam hidup saya. Saya dapat melalui kehidupan saya dengan lebih baik lagi. Dan saya lebih banyak meluangkan waktu saya di rumah. Di mana kalau dulu saya memang duduk ke jalan sana sini sebab saya tak nak ada kat rumah kerana masalah-masalah yang ada. Tapi sebelum Datin tinggalkan hujung kita thank you Zal. Saya tak kata saya nak tinggalkan. Maksud saya sekiranya Allah beri saya jalan itu yang terbaik untuk saya, korang kena support saya lah kan. Tapi saya masih ada lagi boleh borak-borak macam tu. Cuma saya nak bagi tahu cerita ni dekat korang hari yang berbahagia ini. Saya pun tak apa-apa sihat sebenarnya, tapi saya nak bercerita. Para wanita, kepada perempuan, kepada diri saya juga, saya nak bagi tahu diri saya dan semua. Okey. Saya ni bukanlah yang baik, yang terbaik, ya. Saya juga sedang menjalani kehidupan saya sebagai hamba Allah. Saya juga banyak saya tak apa-apa sihat. Saya juga banyak kelemahan, saya juga banyak kekurangan. Saya juga naif, tak tahu apa sangat dah. Saya cuma kongsi pengalaman saya. Sebenarnya bila Allah uji kita, dia bukan tak sayang kita pun. Dia bukan menghina kita pun tak. Dia bukan marah pada kita, tidak. Allah tak marah pada kita. Dia uji kita kerana dia nak meringankan dosa yang pernah kita buat. Dia uji kita kerana dia nak kita datang dekat dia merayu. Dia rindu kita. Nak hujan wak, dia nak tengok kita datang dekat dia. Itu baik kan Allah. Tapi kenapa bila kita Allah uji, kenapa Allah kau uji aku? Kenapa aku? Aku banyak berkorban untuk dia, kenapa aku? Itu salah. Okey. Oh, dah hujan? Ya, sini nak hujan dah. Saya ni sesama campur sedih pula kan. Banyaknya tisu. Jadi adik-adik, kalau Allah uji, jangan marah Allah. Kalau Allah uji pada ibu, pada isteri seperti saya, jangan marah. Okey, sebab Allah sedang memanggil kita. Dia panggil kita. Datang kat dia, ya Allah, akulah hamba-Mu yang naif. Akulah yang menzalimi diriku, ya Allah. Ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya tanpa pengampunan dari-Mu, ya Allah, tiadalah erti kehidupanku, ya Allah. Dan kepada Engkaulah aku bergantung. Kepada Engkaulah aku merayu. Kepada Engkaulah aku berlindung. Jadi minta je. Okay, so saya cerita pengalaman saya, tiada niat untuk memburukkan siapa-siapa. Saya juga buruk. Saya juga bersalah. Saya juga melalui fasa yang saya tidak sedar yang saya bersalah. Jadi, jangan fikir orang buat kita, orang tu salah. Orang tu yang gini. Jangan selalu fikir macam tu. Jangan terlalu fikir kita semua betul. Nak tahu kita betul ataupun tak, sujudlah pada Allah. Ya Allah, jika aku menzalimi orang lain, ya Allah, berilah hidayah pada diriku. Jika orang lain menzalimi diriku, berilah hidayah kepada mereka, ya Allah. Kepada Engkaulah aku meminta dan memohon. Itu je. Okay? So, apapun dalam hidup ni, saya pun nak berhenti, nak masuk asal. Apapun dalam hidup ni, apa yang Allah bagi, jangan bersangka buruk pada Allah. Jangan, jangan blame Allah. Okay?
Sebab kita tak tahu hikmah di sebalik apa yang kesakitan yang kita alami ni. Okay. So apa-apa pun, thank you so much for your time. Okay, saya bercerita, saya bukan ustazah. Saya bercerita bukanlah saya yang bijak pandai. Saya bercerita berkongsi ni bukanlah saya yang baik, yang terbaik. Tapi saya berkongsi pengalaman saya daripada seorang gadis menjadi seorang isteri. Dan bila, thank you Ahmad Syukri, bila menjadi seorang isteri, apa yang terbaik yang perlu kita buat untuk diri kita dulu. Okay, pertama saya pernah, sekejap ya. Pertama saya pernah meluahkan segala terbuku dalam isi hati saya di media sosial. Jadi saya selalu minta dengan Allah, ya Allah, itu pengalaman terburuk yang pernah aku lakukan dan janganlah aku ulangi lagi. Jadi kepada isteri, walau seburuk mana pun suami kita, cubalah untuk tidak meluahkannya di media sosial. Sujudlah pada Allah. Sesungguhnya kita sujud pada Allah, ceritakanlah semua pada dia. Itu lebih lagi baik, lebih lagi kesannya, lebih lagi benefitnya yang kita akan dapat. Jadi menceritakan di media sosial tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa pun yang boleh, yang membantu. Okay, sebab berdosa dengan Allah, Allah maha kasih, maha sayang, maha pengampun. Tapi bila berdosa dengan orang itu bukan kawan-kawan saja. Ibu ayah kita, adik-beradik kita, saudara kita, suami kita, itu orang tu yang kita nak kena pergi minta ampun dengan dia kalau kita sempat jumpa lah. Kalau kita tak sempat jumpa, kita kena jumpa kat sana, jadi satu cerita lagi. Jadi bijaklah mengguna media sosial ini. Kita doa sama-sama, jom. Semoga kita tidak mengaibkan siapa-siapa, walaupun orang tu suami kita, ayah, mak ayah kita, adik-beradik kita. Okay? Even diri kita sendiri. Ya, jom kita baca Al-Fatihah sebelum saya tinggalkan korang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.